KPM. Kembali menonton Road to Success SPM 2021 bersama saya Nisa K. Satu lagi subjek yang akan kita bincangkan bersama-sama untuk penonton kita, khasnya kepada rakan-rakan yang akan mengambil SPM 2021. Diharapkan anda semua bersedia. Subjek kita hari ini adalah kimia. Kalau di sekolah dulu Nisa rasa kimia ni susahnya, tapi nak tahu betul ke tak susah, kita akan bersama-sama dengan guru sebentar lagi. Tetapi sebelum itu Nisa nak ingatkan, seringkali suka nak ingatkan untuk sentiasa menjaga SOP. Kita belum menang kawan-kawan. Kita tidak boleh leka, kita tidak boleh alpa, kita kena sentiasa menjaga SOP yang telah ditetapkan untuk sentiasa memakai pelitup muka di mana saja anda berada. Kalau jarak sosial tu berapa? 1 meter, cuci tangan menggunakan air dan sabun serta sanitasi tangan anda apabila perlu. Dan kalau ke mana-mana, jangan lupa untuk imbas kod QR di aplikasi MySejahtera. Jangan ada yang mengelak. Baiklah, Nisa nak menjemput guru kita, tetapi sebelum itu kita berkenalan dengan guru ini menerusi profil yang akan dipertontonkan. Jom kita tengok. Baiklah, kita mempersilakan Cikgu Syarin dari SMK Aminuddin Baki, Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Alhamdulillah Nisa. Ya, saya rasa agak teruja. Alhamdulillah. Macam mana Cikgu? Alhamdulillah, hari ini saya juga teruja datang ke studio Didik TV untuk memastikan bahawa chemistry is fun. Chemistry is fun. Kalau saya dulu cikgu buka je buku teks chemistry tu terus macam mengantuk dah kan. Tapi hari ini saya nak ubah persepsi saya bahawa kimia tu susah. Tak susah kan cikgu kan? Tak susah. Ada cara. Baiklah cikgu, jom saya nak jemput cikgu ke sini untuk kita sama-sama kita sanitasi tangan kita dulu. Jom cikgu. Kita sanitasi tangan kita mengikut norma baharu dan nak menjaga jarak sosial. Dan apabila anda perlu membuka topeng muka anda, silakan cikgu. Macam Nisa nak tunjuk. Nisa ada bekas plastik untuk simpan. Jadi kalau masih bersih, boleh simpan dan pakai kembali. Janji tak melebihi penggunaan selama 8 jam. Mai cikgu. Topeng mukanya saya simpankan untuk cikgu. Cikgu, di hadapan kita ni saya nak kongsikan kepada semua yang menonton, kita telah menerima beberapa kad ucapan bersempena dengan Hari Guru yang akan datang. #terima kasih cikgu. Agak kreatif ya rakan-rakan kita. Jom cikgu, boleh tak pilihkan untuk Nisa satu? Nak baca yang mana? Okeylah, sebab tudung saya kuning. Saya pilih warna kuning pada hari ini. Warna kuning. Daripada siapa tu agaknya cikgu? Dari adik Nurul Balkis binti Ahmad Subardi dari SMK Bandar Baru Serting. Ya, mari saya bacakan cikgu. Boleh Nisa tolong baca apa #terima kasih. Kreatif yang menggunakan pelekat dan sebagainya. Wah, di dalamnya ada ucapan. Dia kata, terima kasih cikgu kerana memberi saya ilmu pengetahuan dan mendidik kami dengan baik, dan yang cikgu beri kepada saya. Minta maaf di atas segala yang telah saya buat kesalahan kepada cikgu. #terima kasih cikgu. Terima kasih kepada adik-adik yang berkongsi dengan kami setakat ini. Kad-kad yang ada ni banyak, tapi nanti kita akan baca kemudian lah ya. Terima kasih sekali lagi. Baiklah, Cikgu Syarin, saya nak tanya, apa antara persepsi yang orang selalu beri pada mata pelajaran kimia? Susah kan orang selalu fikir kan? #susah. #susah. Tapi betul ke susah tu? Sebenarnya tak betul lah, Nisa. Dan juga mungkin murid-murid di luar sana. Sebenarnya kimia ni adalah satu mata pelajaran yang sangat seronok. Kerana setiap saat, setiap langkah dalam kehidupan kita seharian, ia melibatkan ilmu kimia. Jadi kita kena rasakan ia dekat di hati. Baru dia senang dan menyeronokkan. Jadi itu yang saya tanam pada murid-murid. Jangan ingat kimia masuk makmal, ada formula, kena hafal formula. Itu
tu yang jadi susah tu. Jangan mengeluh. Belum mula dah mengeluh macam mana cikgu kan? Baiklah, saya kira rakan-rakan kita di rumah dan yang akan saya jemput sebentar lagi pun tidak sabar-sabar untuk mulakan pelajaran kita. Saya mempersilakan cikgu ke skrin di sana. Silakan. Terima kasih Nisa. Saya ingin panggillah rakan-rakan saya. Nampaknya saya tidak berseorangan. Saya nak buat aktiviti ni walaupun secara alam maya kita nak ada kawan-kawan dengan kita. Kita ingin mempersilakan rakan-rakan dari SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Hai semua. Hai semua. Pagi. Masing-masing sudah bersedia ya untuk pelajaran kita pada hari ini. Calon-calon SPM 2021 kita ni. Semuanya pasti kelas pelajar sains tulen cikgu kan yang mengambil mata pelajaran kimia. Jom kita berkenalan siapa Miss SK ni. Siapa namanya? Sila perkenalkan diri. Hello, my name is Shinma Khan. Okay, seterusnya Dennis, silakan. Hai semua, nama saya Dennis Chong. Alright, Farhatul Hanan, silakan. Hello everyone, my name is Farhatul Hanan. Alright, seterusnya Samantha, silakan. Hello, I'm Samantha. Devin, perkenalkan diri. Selamat pagi semua, saya Devin. Dan kita ada, saya kira namanya Nokman Dennis tapi tak tahulah kenapa namanya Kevin di situ. Silakan perkenalkan diri. Ya. Baiklah, terima kasih kepada rakan-rakan dari SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur yang di rumah pun sediakan pen dan kertas untuk mengambil input dan ilmu yang akan cikgu Syarin kongsikan pada hari ini. Jom cikgu, kita nak mulakan tetapi saya kira saya perlukan rehat sebentar. Saya nak ajak kawan-kawan saya, jomlah kita minum dulu. Saya rasa saya kena bersedia ni untuk kelas kimia kita ni. Semangat. Semangat. Kita akan berehat sebentar, jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Mudik ke hulu mencari pala, buat ketupat di hari raya. Jatuh hulu tidak terbalas, mendidik kami sehingga berjaya. Pergi ke Sabah menanam padi, pulang ke rumah lebat petang. Jatuh hulu sentiasa di hati, akan sentiasa kami kenal. Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu. Didik TV KPM. Atom pertama yang ditemui oleh manusia adalah hidrogen pada tahun 1766. With our current condition right now, I believe everyone is facing a tough time to consistent in studies. But we can go through this if we take actions from now. I hope I can do my very best in SPM to bring smiles on my parents' face as well as myself. Inshallah, everyone will pass their exams with flying colors. There is no lift to success, we should take the stairs. This pandemic has given us many challenges to face, mainly for students. But all I want to say is that nothing is impossible and we can get through this. I really hope I'll ace my SPM with flying colors and make my family proud of me. Let me end by saying that learning is never done without errors and defeat. Kembali menonton Road to Success SPM 2021. Tadi cikgu rakan-rakan kita berkongsi mereka turut menghadapi cabaran di waktu pandemik di mana segala-galanya dilakukan secara atas talian, tidak bersemuka. Tetapi nampaknya mereka semangat tidak luntur. Masing-masing bersemangat, ada cara untuk kekal, orang kata apa, belajar, fokus dan insya-Allah mengambil peperiksaan nanti keputusannya cemerlang. Kita sama-sama doakan. Jom cikgu, kita mulakan pelajaran kita subjek kimia. Silakan cikgu. Terima kasih Nisa. Okay. Hai semua, hari ini cikgu akan mengajar topik
tentang kimia. Jadi sebelum cikgu pergi kepada topik yang pertama, iaitu pengenalan kepada kimia, cikgu akan terangkan tentang format peperiksaan SPM 2021 kepada anda semua. Okay, bagi mata pelajaran kimia, kerana pada tahun ini awak merupakan batch pertama yang akan menduduki format baru ini, Nisa. Okey, jadi di sini kenapa berlaku perubahan format ni? Kerana sukatan pelajaran kita pun telah disemak semula. Ya, sekarang ini kan kita dengan kemajuan teknologi dan sebagainya, jadi kita tak boleh ketinggalan ke belakang. Jadi KPM dengan inisiatif yang begitu hebat, telah memperkenalkan satu dokumen standard kurikulum dan pentaksiran atau lebih mesra digelar di SKP yang mengandungi topik-topik yang sangat relevan dengan dunia sekarang. Jadi dengan itu format peperiksaan pun turut berubah. Jadi kita lihat pentaksiran kimia ni sebenarnya kita panggil pentaksiran. Kita tak nak fokus pada peperiksaan saja sebab sebenarnya dia meluas. Okey, pentaksiran ini kita ada dua. Satu kita panggil pentaksiran bilik darjah. Okey, yang mana ni berlaku seiring secara formatif, iaitu seiring semasa PDPC. PDPC itu bersemuka, Nisa. Bila pelajar-pelajar dah datang sekolah. Tapi ekoran daripada pandemik ini kita panggil PDPR. Pembelajaran dan pengajaran di rumah. Okay. Jadi atau sumatif. Okay, sumatif tu bila pelajar-pelajar hadir di sekolah, ujian dibuat apabila guru selesai sesuatu tajuk ataupun di akhir penggal, iaitu kita ada peperiksaan pertengahan tahun, kita ada peperiksaan akhir tahun. Okay, pelbagai kaedah guru-guru boleh buat, dan saya pasti anak-anak murid saya atau murid-murid lain di luar sana telah mengalami beberapa kaedah untuk pentaksiran ini. Walaupun baru ni atas talian, cuma yang semasa atas talian yang tak boleh dijalankan hanya amali. Sebab pelajar-pelajar tak datang ke sekolah. Tak masuklah ke makmal, tak masuk makmal, Nisa. Tapi excited. Boleh, bukan tak boleh, tetap, tapi mereka buat di rumah. Dalam subjek saya, kita buat di rumah, cuma tak gunalah bika ke tabung uji. Tapi setiap pelajar boleh ditaksir melalui penulisan, cikgu bagi kerja, atau lisan, menjawab soalan secara atas talian, melalui pemerhatian, dan juga pembelajaran berasaskan projek. Jadi kat sini ni yang seronok ni, masa PDPR baru ni, Nisa. Mereka buat sendiri kat rumah. Dan mereka hantar video pada guru untuk dinilai. Apa yang mereka buat. Jadi kita kata walaupun berada di rumah, tak semestinya projek-projek itu tidak boleh dijalankan. Okey, kemudian kita ada pentaksiran pusat. Inilah yang ditunggu-tunggu. SPM, Sijil Pelajaran Malaysia. Okey, so saya sentuh tentang mata pelajaran kimia. Okey, untuk SPM bermula 2021, kita ada 3 kertas, masih sama sebagaimana KBSM. Okey, dari segi bilangan kertasnya, iaitu kita ada kertas 1, yang merangkumi soalan objektif aneka pilihan, iaitu ABC lah dengan bahasa mudah. Kertas 2 yang merupakan soalan struktur dan juga soalan esei. Dan kertas 3. Ini yang baru ni untuk calon-calon 2021. Iaitu soalan amali bersepadu. Ini yang perlu datang sekolah buat amali. Jadi cikgu-cikgu risau kalau anak-anak murid tak datang sekolah. Kerana soalan amali ni semasa mereka ditaksir di peringkat SPM, mereka sendiri secara individu akan menjalankan eksperimen-eksperimen yang ditanya di dalam soalan. Jadi ini kemahiran, Nisa. Kalau kita tak
tak biasalah. Macam juga kalau kita kat rumah kan, orang suruh kita masak. Orang tak biasa masak, nak pegang pisau pun terhiris tangan. Ya, betul. Jadi dekat sini itu yang kita nak pelajar-pelajar kita mempunyai kemahiran manipulatif ini. Macam mana nak pegang tabung uji, macam mana nak sukat bahan, macam mana nak baca termometer dan sebagainya. Okey, sekarang saya tunjuk rumusan. Rumusan tentang kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Okey, untuk kertas 1, tadi saya dah sebut jenis itemnya atau jenis soalan ialah objektif aneka pilihan yang merangkumi 40 soalan. 40 soalan yang mana terdiri daripada 40 markah atau yang membawa 40 markah kepada murid-murid. Okey, dalam 40 soalan itu ia merangkumi soalan tahap mengingat. Soalan Cikgu tekan balik di situ. Okey, soalan tahap mengingat. Okey, yang mana ingat tu senanglah. Okey, apakah A, apakah B? So mesti target yang ini 15 tu jangan hilang markah untuk mendapat markah yang baik. Okey, kemudian tahap memahami. Okey, untuk tahap memahami pun soalannya bukan soalan yang memerlukan pemikiran yang begitu tinggilah. Jadi 30 markah ini untuk mendapat keputusan kimia yang baik, 30 markah ni pelajar-pelajar tak boleh hilang. Kat sinilah kita kena skor. Itu rahsia dia. Itu rahsia dia. Kalau kita tak ada, ini 10 markah je. 10 markah je. Tapi takkanlah kita hilang 10 markah tu kan. Jadi 8 markah itu adalah soalan mengaplikasi. Jadi dalam kimia, mengaplikasi ini biasanya menjurus kepada sedikit pengiraan. Ada formula-formula tertentu, tapi taklah sesusah formula yang hebat-hebat tu. Tak ada, simple saja. Okey, dan 2 markah saja menganalisis. Menganalisis ni soalan kebat lah biasanya, yang mana memerlukan murid-murid untuk berfikir dengan lebih mendalam. Tak boleh direct tengok soalan, tak boleh direct terus jawab seperti menjawab soalan mengingat dan memahami. Tapi kena fikir, dia bagi stimulus lain tapi dia tanya benda lain. Itu soalan kertas 1. Masanya adalah 1 jam 15 minit. Sama dengan yang sebelum ini pun. Okey, sekarang kita lihat kertas 2. Okey, soalan kertas 2 ni soalan subjektif berstruktur. Maksudnya soalan subjektif dan anda tulis jawapan di tempat yang disediakan atau di garis yang diberikan. Kemudian kita ada soalan subjektif respons terhad dan soalan subjektif respon terbuka. Ini dengan bahasa biasa yang student selalu guna, soalan esei. Soalan esei ni kena tulis panjanglah, nama lagi esei, tapi jangan takut, bukan macam esei bahasa Melayu. Tak perlu ada pendahuluan, tak perlu ada isi, tak perlu. Cuma boleh dalam bentuk point. Kalau pelajar sekarang so, cikgu boleh tak saya bagi jawapan dalam point form? Boleh. Janji ayat lengkap. Janganlah tulis, contohlah saya ambil kan soalan kata nyatakan susunan elektron bagi atom A. Dia tahu jawapan 2.8.1. Itu jawapan dia lah. Jadi kat sini dia pun tiba-tiba je tulis 2.8.1. Itu nanti tak tahu apa benda. Jadi kena tulislah. Kena tulislah sikit. Susunan elektron atom A ialah baru jawapan. 2.8.1. Itu soalan esei. Jangan tiba-tiba datang soalan tak tahu. Selalu saya pesan dekat anak murid saya, awak bayangkan bila awak jawab soalan yang nak baca jawapan awak tu bukan cikgu kimia.
Okey, bayangkan. Jadi awak bagi jawapan 2.8.1 tu tak apa-apa nombor tu. Jadi itu yang selalu saya ingatkan murid saya. Okey, kemudian dalam kertas 2 ini kita ada 3 bahagian. Yang pertama, bahagian A ada 8 soalan yang membawa 60 markah. Soalan struktur. Okey, manakala bahagian B yang membawa 20 markah, ada 2 soalan tapi pilih 1 sahaja. Okey, kemudian bahagian C juga membawa 20 markah dan ada 1 soalan, bermakna wajib jawab lah. Ini perbezaan dengan KBSM. KBSM bahagian C kita ada 2 soalan, pelajar boleh pilih. Tapi dekat sini untuk KSSM bermula tahun ini bahagian C kita ada 1 soalan saja dan wajib itulah yang wajib dijawab. Okey, kemudian kita lihat konstruk untuk kertas 2. Okey, sama juga macam tadi. Kita ada mengingat 15 markah, kita ada memahami 15 markah. Jadi ini yang cikgu kata tadi soalan mudah lah. Soalan mudah. Jadi itu yang murid-murid kena skor. Jangan biarkan dapat kosong atau salah dekat situ. Okey, kemudian kita ada soalan mengaplikasi. Jadi kalau kita tengok sebahagian besar daripada markah yang diperuntukkan untuk kertas 2 adalah dari mengaplikasi. Sebab kat sini dia menjurus kepada bagaimana kita menggunakan di situasi-situasi baru. Okey, kemudian kita ada menganalisis 25 markah. Okey, menilai dan mencipta 13 markah. Okay, dalam kimia, mencipta tu bukanlah cikgu perlu tu kita mencipta sesuatu robot ke apa. Tak, jangan takut. Okay, mencipta di sini maksud dia yang paling senang. Sebab kita nak jawab soalan kan. Kita lukis. Lukis susunan radas, cadangan. Itu je Nisa. Bukanlah, janganlah takut. Alamak, apa yang nak dicipta ni? Okay. So, masa untuk menjawab kertas 2 ialah 2 jam 30 minit. So, itu kertas 2. Okey, kita tengok kertas 3, ujian amali. Ujian amali ni, masa dia dekat sini, kalau tengok, cikgu tengok tunjuk kat bawah, ialah 40 minit campur 5 minit bagi setiap item. Maksud dia 45 minit lah bagi setiap soalan. Okey, kita panggil ujian amali ni adalah ujian amali bersepadu. Okey, bersepadu tu macam mana? Dia menggabungkan, kita ada 3 soalan, 3 item, tapi dia menggabungkan 3 subjek sains tulis, iaitu fizik, kimia dan biologi. Itu beza dia. Kalau dulu zaman saya dulu Nisa, mungkin Nisa tak sempatlah menduduki amali masa Nisa SPM. Saya SPM tahun 2008 cikgu. Muda lagi tu. Jadi tak ada amali ni masa tu, tak ada. Kita ganti dengan kertas 3 secara teori. Tapi zaman cikgu dulu ada. Kita menduduki, tapi setiap subjek ada 2 soalan. Jadi hari ni kimia, esok fizik, esok satu lagi bio. So 3 hari. Tapi kali ni format baru, ketiga-tiga ni kita gabung jadi dalam satu kertas exam, satu kertas peperiksaan. Maksud dia 1 hari je lah. Jadi ada 3 soalan. Tapi jangan risau. Mungkin macam Shima, Nu'man, mereka hanya ambil fizik dan kimia sahaja. Mereka tak ambil biologi. Jadi mereka perlu menjawab 2 soalan sajalah. Jangan risau, jangan pula saya tak ambil biologi. Macam tu tak payah jawab. Kita tak perlu jawab. Kita hanya menjawab mengikut subjek yang kita daftar sahaja di peringkat SPM. Okey, setiap soalan itu memberi kita 15 markah. Okey, dan dia akan tanya kita tentang kemahiran proses sains. Nanti di akhir ni nanti cikgu akan terangkan apa itu kemahiran proses sains yang akan ditanya. Okay, tapi secara keseluruhannya, kertas 3 inilah yang boleh membantu kita untuk mendapat markah. Saya kira setakat ini rakan-rakan masih okey masih mengikuti memahami. Thumbs up. Bagi Nisa thumbs up boleh? Okey.
semua masih mengikuti dan mereka saya rasa telah memahami format baharu kertas peperiksaan kimia SPM 2021. Baiklah, yang di rumah saya kira kekal fokus, jangan tergaru-garu kepala. Alamak, macam mana ni? Jadi itulah sebabnya anda perlu mengikuti episod kita hingga ke akhir nanti. Kita akan berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Didik TV KPM. Jenis atom yang paling banyak di alam semesta adalah atom hidrogen. Hampir 74% atom di galaksi Bima Sakti adalah atom hidrogen. Kembali menonton Road to Success SPM 2021 masih bersama saya Nisa, Cikgu Syarin dan juga rakan-rakan dari SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur. Baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Tadi Cikgu dah menjelaskan format baharu peperiksaan. Sekarang ni kita ada soalan. Alamak, soalan. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan contoh soalan objektif. Yeah. Okey, kenapa sebenarnya walaupun semua kata cikgu objektif biasa je kan, ABC, ABCD, cuma dalam kimia bermula pada SPM 2021 kita juga hanya ada 3 pilihan jawapan. Bukan wajib ABCD. Sebabnya ada beberapa soalan yang memang tak boleh nak buat jawapan D. Dia tak ada. Dia ada 3 choice sahaja. Jadi kita dibenarkan. Tapi tak boleh. Maksud dia ni pesanan pada cikgu lah kan. Tak boleh suka-suka hati. Malaslah nak cari satu lagi jawapan. Tak. Dia hanya untuk topik-topik yang mungkin mempunyai 3 jawapan sahaja. Contoh dia keadaan bahan kan. Keadaan fizikal. Kita ada pepejal, kita ada cecair dan kita ada gas. Gas. Okey, so jadi D tu tak ada. Of course kalau saya letak kat situ contoh jawapan D ialah kayu. Mesti pelajar dah tahu dah jawapan D tu confirm. Jadi pada masa tu kita dibenarkan ada ABC sahaja. Okey, contoh soalan ni. Okey, antara berikut yang manakah formula struktur bagi suatu asid karboksilik? Asid karboksilik. Okey. Ada nak jawab tak? Siapa tahu? Cikgu, silakan Dennis. adakah jawapan dia B? Okey, bagus. Devin ke Dennis? Dennis. Devin dengan Dennis tu kembar. Oh ya ke? Ya. Kenapa saya tak perasan ni? Bagus. Betul, jawapannya adalah B. Dennis. Cikgu selalu bertukar tu. Devin ke Dennis? Okey. So itu contoh soalan objektif. Okey, sekarang ni cikgu tunjukkan contoh soalan respon terhad. Soalan esei bahagian B. Okey, yang mana murid-murid perlu memilih satu dari soalan tadi. Okey, cikgu ambil contoh dari topik asid, base dan garam. Okey, Rajah menunjukkan gas HA. Jadi gas yang tak diketahui lah namanya dialirkan ke dalam 2 bikar yang masing-masing mempunyai propanon. So ini keyword yang perlu kita faham. Dan air untuk mengkaji sifat asid. So bila murid-murid membaca soalan, kita mesti tahu apa konsep yang nak diuji di sini. Jadi konsep yang nak diuji di sini ialah peranan air dalam menentukan sifat asid. So pelajar-pelajar dia dah belajar dah tentang peranan air. Okey, apa soalan tanya? Berdasarkan Rajah, bandingkan. Kata kunci lagi tu. Kata kunci tu. Pemerhatian dalam bikar P dan bikar Q. Terangkan jawapan anda. So ada 3 perkara yang murid-murid perlu ambil perhatian supaya tak hilang markah. Jadi banding dah ada. Okay.
Pemerhatian. Bandingkan pemerhatian. Terangkan jawapan. Jadi kat sini bila pemerhatian dia masuk dalam kemahiran proses sains tadi Nisa. Jadi bila pemerhatian ni sebenarnya apa yang kita boleh kesan dengan deria kita. So atas kertas exam deria paling utama mata lah. Jadi kita kena lihat pada rajah yang diberi ni. Tak boleh kita fikir apa yang berlaku dalam buku teks. 100% jawapan duduk atas kertas soalan. Sebab tu saya kata chemistry is fun. Tak payah dah nak ingat buku teks kita. So kita lihat apa pemerhatian. BKP, BKQ. Apa beza dia? Apa beza? BKQ yang belah kanan tu. Dia macam buih ke tu? Buih ya. Maafkan Daisy tak jelas sangat tu. Betul. Okey. Okey, Nisa kata ada buih. Ya. Ada buih. Betul lah. Buih tu bahasa kita cakap. Ya. Dalam bahasa kimia tak boleh, tak boleh guna buih. Ya. Tak boleh guna buih. Okey, tu kita kata gelembung udara. Gas. Gelembung gas. Bagus Nisa. Okey. So itu pemerhatian. Itulah kita perlu ada dalam jawapan kita. Okey, kemudian kita akan terangkan jawapan. So kita tengok kat sini 5 markah. Banyak tu cikgu. Banyak tu 5 markah tu. Jadi kita banding satu. Okey, kemudian bakinya adalah penerangan. Jadi bila banding kita kena buat ayat tu sebab ini soalan bahagian B ni esei. Macam cikgu kata tadi, kita kena buat ayat. Jadi ayat kita mesti ayat perbandingan. Siapa nak cuba? Rakan kita di sini. Siapa? Ada? Boleh angkat tangan? Siapa nak cuba? Silakan. Boleh. Sila. Siapa? Saya rasa mikrofon Nukman tidak berfungsi. Kita tak dengar suaranya. Mikrofonnya dah on tapi kita tak dengar suaranya. Tak dengar, masih lagi tak dengar. Mungkin rakan lain ada yang nak bantu tak? Boleh. Okey. Ada yang boleh bantu tak? Okey, Syimak siapa? Devin pula. Devin pula. Okay. Cuba Devin. Cikgu, saya boleh jawab dalam bahasa Inggeris. Okey, boleh. Dipersilakan Devin. So untuk BKP, compare the observation. So kenapa dia tak ada air bubbles? Kerana tiada reaction yang berlaku dalam BKQ. So acid reacts with metal carbonate to form oxide. So that is why ada bubble lah. Okey. So terima kasih Devin atas jawapan tadi. Okey, jawapan Devin tadi dah menjurus kepada penerangan. Jadi bila kita menjawab soalan esei, kita biar step by step. Of course pemeriksa akan baca semua. Tapi kita takut kita tak alert dengan 5 markah ni. Jadi 5 markah ni kita kena alert supaya kita tak hilang di tengah jalan. Okey, so first kita nak banding. So kita just cakap perbandingan. Okey. Di dalam BKQ terdapat gelembung udara ataupun gelembung udara terhasil manakala tengok word manakala tu ataupun tetapi baru menunjukkan perbandingan. Di dalam BKP tiada gelembung udara gas terhasil. Gelembung gas okey, cikgu ulang balik. Okey, di dalam BKQ terdapat gelembung gas terhasil manakala dalam BKP tiada gelembung gas yang terhasil. So istilah yang diterima hanya gelembung gas, okey, bukan gelembung udara. So itu baru dapat 1 markah. Untuk menjawab perbandingan. Okey, barulah pergi terangkan jawapan. Okay, kita lihat tadi jawapan Devin dengan jawapan cikgu. Okey. Poin pertama, 1 markah. Gelembung gas terhasil dalam BKQ tetapi tiada gelembung gas terhasil dalam BKP. Ini banding. Jawab banding. Okey, poin nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5
itu penerangan. So kita ada 2 bika, maksud dia ada 4 markah baki daripada 5 tadi, 2 setiap 1. Jadi jawapan Devin tadi dah ada, cuma tidak spesifik. Okay, yang mana hanya akan dapat maksimum 3 markah sahaja. Jadi kita ada 5. Kita ada 5. So kita explain, kita terangkan. Okay, dalam molekul air, molekul asid HA dapat mengion untuk menghasilkan ion hidrogen. Itu poin dia. Kita nak terangkan mengapa tindak balas itu berlaku. Tadi Devin kata ada tindak balas, reaction occur. Apa yang menyebabkan reaction occur? Apa yang menyebabkan tindak balas berlaku? Okey, ion hidrogen, poin nombor 3. Ion hidrogen bertindak balas dengan kalsium karbonat bagi menghasilkan gas karbon dioksida. So Devin dapat markah dekat sini tadi. Disebut tadi kan tindak balas antara kalsium karbonat bagi menghasilkan gas karbon dioksida. Okey, dalam propanon, molekul asid tidak mengion. Menyebabkan tiada ion hidrogen yang terhasil. Ataupun dengan kata lain tadi, tiada tindak balas. Baru lengkap 5 markah. So, untuk soalan esei, kita mesti step by step. Kita tak boleh. Kalau macam soalan struktur, tak ada masalah. Okey, seterusnya. Soalan sambungan lah daripada atas tadi menunjukkan, Rajah menunjukkan nilai pH bagi asid HA dan HB. Kedua-dua asid adalah asid monoprotik. Okey, cadangkan nama. Satu keyword. Cadangkan nama. Okey, bagi asid HA dan HB. So ini clue dia. Monoprotik. Monoprotik. Okey, ramalkan nilai X. So nilai X tu nilai pH dalam beaker R. Terangkan perbezaan. So kalau kita tengok soalan esei ni dalam satu ayat tu dia banyak soalan. Jadi itu yang kita kena alert, jangan baca macam sekaligus. Itu kita cuba elakkanlah. Terangkan perbezaan antara kedua-dua asid dalam beaker R dan beaker S. Okey. Okey, yang ini cikgu tunjuklah supaya ni. Okey, kita lihat cadangan jawapan. Okey, so kita dah tahu dah tadi. Soalan dah mengatakan bahawa ini adalah asid monoprotik. Jadi kita bagi nama mana-mana asid monoprotik yang kita tahu. Okey, apa yang menyebabkan kita jawab asid HA ialah asid hidroklorik. Okey, manakala asid HB ialah asid etanoik. Okey, kita balik semula. Ini clue dia. Okey, kita lihat asid HA semua yang ion-ion itu individu. Individu. Bagus, Nisa. Okey, manakala asid HB ada lagi yang masih bergabung antara satu sama lain. Jadi pelajar-pelajar dia dah belajar dah tentang konsep penguraian atau penceraian molekul asid di dalam air. Jadi asid yang terurai sepenuhnya dengan asid yang terurai separa. Jadi itu sebablah dia boleh memberi 2 jawapan ini. Tapi jawapan lain dia boleh bagi juga yang berkaitan. Cuma asid HA tu dia tak boleh bagi jawapan asid sulfurik. Sebab asid sulfurik bukan asid monoprotik. Good. Masih ingat lagi. Okey. Jadi setakat ini rakan-rakan telah didedahkan macam mana nak mendapatkan jawapan tu supaya tidak kehilangan markah. Kalau esei 5 markah boleh dilakukan dalam point form tapi ayat lengkap cikgu ya. Setakat ni masing-masing okey ya, masing-masing faham ya.
Okey, Dennis angkat tangan terus semua. Thumbs up. Masih mengikuti dengan baik. Kita akan pergi ke soalan seterusnya yang berkaitan dengan rangsangan yang telah diberikan sebentar tadi. Tetapi sebelum itu cikgu, kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Road to Success SPM 2021. Maaflah tadi Nisa tengah tengok segala nota-nota yang telah Nisa catatkan. Yang di rumah macam mana? Catat tak nota macam mana Nisa buat ni supaya anda tahu bagaimana nak menjawab dan mendapatkan markah. Tidak hilang markah cikgu ya? Ya, tak hilang markah. Chemistry is fun. Jom cikgu kita teruskan. Okey, kita sambung soalan sebentar tadi. Okey, soalan seterusnya. 50 cm padu asid HB dalam bikar S ditambah dengan 20 cm padu air. Okey, soalannya nyatakan nama bagi proses yang terlibat dan terangkan. Tengok, soalan esei ni dia banyak penerangan. Jadi bukan kalau soalan struktur just namakan habis. Okey, so cadangan jawapan sebab ada 3 markah, maka ada 3 poin. 3 poin. So nama proses itu pencairan. 1 markah dapat. Okey, nilai pH tidak berubah. Sebab selalu orang ingat bila cair pH-nya akan berubah. Tapi tak yang berubah. Nilai pH tak berubah. Yang berubah kat situ cuma dia berubah dari segi kemolarannya ataupun kepekatannya. Samalah kalau contoh saya ambil analogi yang paling senang bila saya mengajar topik ni. Saya kata awak buat air. Segelas air. Lepas tu air tu manis. Manislah. Okey, apa kita buat? Tambah air. Tambah air. Kita tak buang gula dah kan Nisa? Tak buang. Gula tetap dalam tu. Jadi kita tambah air sahaja. Jadi dalam kimia, bahan yang larut itu kuantitinya kita nilai sebagai bilangan mol. Jadi sebab tu dia tak berubah. Tetap kalau kita masuk tadi 2 sudu teh, tetap dalam cawan kita tadi 2 sudu teh. Tu konsep dia. Jadi sebenarnya supaya pelajar tu rasa chemistry is fun, tadi saya suka menggunakan analogi. Barulah pelajar rasa dekat. Boleh dikaitkan dengan kehidupan kaitkan seharian. dengan kehidupan kita seharian. Bukan masa ingat chemistry lab, chemistry makmal. Walaupun pelajar memang suka masuk makmal, setiap hari dia jumpa cikgu makmal tak hari ni. Okey. Kemudian penerangannya kerana kepekatan ion hidrogen adalah kekal. Okey. Jadi itulah apa yang saya nak dedahkan secara ringkas tentang format baru untuk SPM 2021. Okey, sekarang saya pergi kepada untuk PDPC Kimia Bab 1. Topik tingkatan 4. Anak-anak murid saya kat sana tu semua tingkatan 5. Jadi ni ulang kaji. Ingat lagi tidak? Okey, bagi murid-murid cikgu yang di luar sana yang tingkatan 4 pun dah belajar walaupun di atas talian. Jadi boleh kita sama-sama ulang kaji. Okey, bagi topik ini pengenalan kepada kimia, introduction. Pengenalan kepada kimia. Okay, so kita ada 3 perkara utama standard kandungan yang perlu dikuasai, iaitu perkembangan bidang kimia dan kepentingannya dalam kehidupan. 1.2 penyiasatan saintifik. Inilah yang nadi dia. Kerana inilah soalan kertas 3 tadi. Yang wajib jawab tu cikgu kan? Ya, yang kertas 3 amali. Amali ni duduk kat sini. Okey, kemudian yang ketiga, penggunaan, pengurusan dan pengendalian radas serta bahan kimia. Okey. Jadi itu yang kita akan belajarlah. Okey, so first kita nak takrifkan apa maksud kimia. Apa maksud kimia tu? So bila kimia kita sebut, kita mesti tahu tentang jirim. Apa benda jirim? Apa benda jirim? Ada orang nak jawab tak? Siapa boleh kongsikan? Ingatlah kita, apa tu jirim? Apa jirim? Cikgu, dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris, matter. Matter. What is matter?
matter is discrete particles that are every object that has mass and that occupies space. Yes, good. Okay. Thank you, Dennis. Okay, Okey, cikgu translate kepada BM lah. Sebenarnya mereka ni memang kelas semua di SMK Aminuddin Baki. Kita kelas DLP. Jadi memang saya mengajar dalam bahasa Inggeris. Baik. Okey. So jirim adalah sesuatu. Semua benda lah kat atas dunia ini dengan syarat, ada 2 syarat. Satu, mempunyai jisim. Maksudnya timbang tu adalah bacaannya. Yang kedua, memenuhi ruang. Maksud dia ada ruang. Kata, cikgu, udara jirim ke? Udara ada kat mana-mana. So, itu adalah jirim. So, kimia ni kita nak kaji tentang jirim. Jadi, secara automatiknya, kita nak kaji tentang semua benda yang ada di dunia ni lah. Sebab tu saya kata, kimia tu sangat rapat dengan kehidupan kita. Kita nak kaji tentang apa? Perubahan keadaan dia. Okey, kemudian interaksinya. Interaksi tu bagaimana dia berinteraksi antara satu sama lain, apa benda ada dalamnya, komposisi, struktur dia, okey, dan juga ciri-cirinya. Jadi itu kimia. So kita boleh buat ayat. Maksud kimia merupakan salah satu bidang sains yang mengkaji tentang struktur, sifat, komposisi dan interaksi antara jirim. Okey, jadi pembelajaran kimia ni macam cikgu kata tadi bukan dalam makmal saja. Di mana saja. Dalam rumah kita tu tanyalah kat mana tak ada bahan kimia. Penuh bahan kimia. Ya, betul cikgu. Kalau fikir macam tu takutnya. Tapi jangan takut. Okey. So bahan kimia dalam kehidupan seharian. Tadi kita tengok kat rumah kita apa yang tak pernah ada kat rumah kita ni. Okey, yang pertama, ubat-ubatan. Dalam bidang perubatan, kita ada antibiotik, kita ada antiseptik, vitamin. Berapa botol ni ada vitamin? Banyak cikgu. Nak tekan cantik katanya. Kecantikan. Vitamin C mesti ada. Okey. Kemudian obat-ubat lain lagi yang ada di hospital, klinik dan sebagainya. Itu dah bidang perubatan. Cek kat rumah kita, at least Panadol mesti ada kan? Okey. Kemudian dalam bidang industri. Kita ada cat, kita ada polimer, plastik, kaca, deterjen, sabun cuci dan sebagainya, pewarna, semua tu bahan kimia. Sebab tu saya kata kimia ni sangat rapat dengan kita. Okay, kemudian makanan. Kita rasa kita tak makan bahan kimia, tapi itulah yang kita makan. Dalam makanan kita, bahan tambah dalam makanan itu merupakan bahan kimia. Okay, macam jadi pengawet dia cikgu ya? Ya, pengawet nak suruh tahan lama tu kan. Pewarna makanan. Pewarna makanan, yes. Nisa order kek birthday, layer-layer. Okay. So semua tu adalah bahan kimia. Okay, kemudian dalam bidang pertanian, kita ada baja, kita ada racun, hormon dan sebagainya. Okey, kemudian ini sumbangan bidang kimia dalam teknologi forensik. Perlu pakar kimia. Nanoteknologi perlu pakar kimia. Sekarang semua orang berlumba-lumba untuk nanoteknologi dari segi kosmetiknya. Okey. Dari segi ubat-ubatannya, nanoteknologi. Okey, kemudian ini contohlah macam mana perkembangan teknologi kimia. Dulu makanan diawet menggunakan garam atau gula. Macam ikan masin cikgu. Ya, ikan masin. Okey, kemudian kita dah ada freezer, peti sejuk beku. Kita letak makanan dalam peti sejuk beku. Tapi sekarang kita ada nano kapsul untuk awet roti ke dan makanan supaya lebih tahan lama. Plastik. Dulu plastik memang kalau kita tanam 10 tahun lah dia duduk dalam tanah. Tapi sekarang kita ada plastik terbiodegradasi. So dia lebih mesra alam. Okay. So itu perkembangan dalam teknologi kimia. Okey. Sekarang sebab ini topik pertama. Jadi inilah kita nak tarik minat belajar kimia. Nak jadi apa? Apa cita-cita awak? Selalu cikgu tanya kan, cita-cita nak jadi apa?
kadang-kadang dia minat kimia tapi dia tak tahu nak jadi apa. So kita bawa contoh-contoh kerjaya yang berkaitan yang memerlukan ilmu kimia. Okey, contoh dalam bidang pharmaceutical. Contoh kerjaya dia ahli farmasi, doktor. Itu biasalah yang tahu. Tapi ni tengok kosmetik. Perlu ahli kimia. Jangan ingat ahli kimia tak boleh jadi pakar kosmetik. Jadi ahli kimia kosmetik, pakar runding kosmetik. Ahli kimia di mak-mak nak menghasilkan kosmetik. Betul. Supaya Nisa. bahan tu selamat untuk Ya, kita pakai. betul. Sebab itulah kita ada kosmetik yang diharamkan sebab ada kandungan bahan kimia yang banyak. Yang bahaya. Yang bahaya. So kita nak jadi pengusaha produk, kena mesti ada ilmu. ada pengetahuan. Kalau kita betul, tak ada cikgu. pengetahuan sendiri, kita ambil ahli kimia. So jangan ingat kita hanya nak kerja ahli farmasi ke, doktor ke, ataupun penyelidik bioteknologi, jurutera ataupun jadi cikgu macam saya lah. Kemudian ni ahli sains pemakanan. Antara banyak lagi lah kalau antara contoh kerjaya. Ini yang kedua yang saya kata tadi, penyiasatan saintifik dalam kimia. Yang mana ini sebenarnya macam mana pelajar perlu membuat penyiasatan. Bukan nak jadi CSI, bukan nak jadi ahli forensik. Tapi semua eksperimen kita yang kita buat di dalam makmal perlu mengikut langkah yang sistematik. Apa langkah sistematiknya? Kaedah saintifik lah satu kaedah sistematik. Macam tadilah jawab soalan pun sistematik, belajar pun mesti sistematik. So kita tengok langkah. Bila sistematik tu maksud dia ada langkah. Ada langkah-langkah. Ada proses dia, cikgu. Ada proses dia. So ini proses dia. Apabila kita nak menjalankan eksperimen atau kita nak menyiasat sesuatu, kita bermula dengan pemerhatian. Kita lihat kenapa ini berlaku, kenapa mesti ada persoalan. Ada persoalan. Kemudian baru kita membuat inference. Inference tu macam kita teka lah. Kita teka awal, mungkin betul, mungkin tak. Barulah kita kena pasti masalah, untuk membuat hipotesis ramalan. Hipotesis tu ramalan. Kemudian kita kena pasti pemboleh ubah, mengawal pemboleh ubah, baru kita rancang eksperimen dan menjalankan eksperimen. Bila kita menjalankan eksperimen, kita dapat kumpul data, tafsir data, membuat kesimpulan. Dan akhir sekali tulislah supaya kita dapat kongsi dengan orang lain. Baik, Cikgu Syarin, setakat ini saya kira rakan-rakan kita telah pun didedahkan dengan apa itu kertas peperiksaan kimia mengikut format baru SPM 2021 yang di rumah pun diharapkan mendapatkan input sepanjang kita bersiaran. Kita telah tiba di akhir rancangan, Cikgu. Banyak saya kira yang Cikgu nak kongsikan, tetapi waktu sangat-sangat cemburu dengan kita. Rakan-rakan pun terima kasih kerana bersama-sama dengan kami. Mungkin Cikgu boleh membuat sedikit rumusan yang padat untuk pelajar kita pada hari ini. Seterusnya dalam makmal kita mesti tahu yang ini. Saya rasa semua pelajar dah tahulah makmal merupakan tempat yang agak berbahaya. Jadi kita tahulah ni dia punya simbol-simbol ini. Begitu juga dengan keselamatan diri. Jadi dekat sini semua peralatan ni berada di dalam makmal. Kita boleh lihat. So sekarang semua ni lah yang ada di dalam makmal. So pelajar ini bagaimana cara kita nak melupuskan dan seterusnya. Ini pengurusan. Jika termometer patah, jangan simpan, jangan senyap-senyap je, takut cikgu marah. Kena bagi tahu. Seterusnya soalan. So saya rasa soalan ni saya terus bagi jawapan lah sebab masa mencemburui kita kan. So bahan mana yang tidak boleh dibuang dalam sinki? Bromin sebab dia adalah bahan yang beracun. Beracun. Baiklah. So seterusnya ni macam saya kata tadi dekat dapur.
Baiklah, nanti soalan contoh-contoh soalan cikgu akan terus kongsikan. Maklumlah rakan-rakan kita telah kembali ke sekolah. Kalau di kelas tu beri perhatian. Cikgu mengajar beri perhatian, ambil nota. Maklumlah chemistry is actually very fun cikgu ya. Sangat seronok dan berkaitan dengan kehidupan kita secara sehari-hari. Baiklah, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Syarin dan juga rakan-rakan dari SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur yang bersama-sama kita. Kepada yang menonton, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Kita akan bertemu di episod yang akan datang. Nisa ingin kongsikan hashtag terima kasih cikgu. Tema pada hari ini, pada hari ini pun boleh, tahun ini adalah berguru demi ilmu bina generasi baharu. Kita jumpa lagi. Bye.送给你小星星，送你花一朵，你在我生命中太多的感动，你是我的天使，一路指引我，无论岁月变化，爱你唱唱歌，听我说谢谢你，因为有你温暖的四季。谢谢你，感谢有你，世界更美丽。我要谢谢你，因为有你，爱常在心底。谢谢你，感谢有你，把幸福传递。Terima kasih cikgu. Thank you teacher. I love you. Didik TV KPM